Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Wow, so happy dapat suara lagi. Tahu yang baru-baru ni saya kehilangan suara? Tahu Saya last Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ingat tak last saya datang KL saya tak boleh nak cakap. Siapa ada? Saya rasa sangat disappointed masa tu. Rasa macam dah berkobar-kobar kan nak menyampaikan apa kita punya nak buat sharing tu kan, tapi tiba-tiba suara tak ada. Okay, so rasa agak kecewa. Tapi insyaAllah hari ni saya ganti balik. InsyaAllah double daripada yang sepatutnya saya buat. Lebih baik dulu. So, dekat sini siapa first time jumpa saya? Boleh angkat tangan. Apa saya yang dah 10 kali jumpa angkat juga. First time jumpa. Dalam Facebook, dalam IG tak kira. First time So, ada tak yang hari ni datang tanpa ID forever? Tanpa ID maksudnya belum sign up, angkat tangan. Tak ada Semua dah sign up Betul ni? Saya cek semua-semua kat luar tu. Sebab kalau dia belum sign up, nanti saya nak sign up dia. Betul semua dah sign up? Sebab nanti tajuk saya ni dia lebih pada teknikal. Jadi kita takut nanti kalau saya terlalu advance kan, ada yang tak faham kan? Ataupun kalau saya terlalu mendata sangat, dia orang cakap apa? Oh, dia ni aku dah mudah kan? So saya nak, kalau boleh presentation saya ini boleh apply to everybody. So tajuk saya hari ini membina rangkaian yang stabil, dengan stabil bersama Forever. Orang ada tanya dengan saya, kenapa sekarang baru Kak Ju nak buat sharing ni? Orang tanya tau, saya tak buat sharing, orang tanya. Saya buat sharing pun orang tanya. Oh, nak dah bentar je. Saya ni kuat berjalan, tak apa ke kita jatuh bawah? Okey tak? Yang belakang boleh nampak saya? Oh, nak atas. Okey, so apa maksudnya tu kan? Maksudnya kurang cheap. Okay. So, tajuk saya membina rangkaian dengan stabil di bersama Forever. So, ada orang tanya saya, Kak, kenapa sekarang baru Kak nak buat sharing ni? Kenapa dulu Kak tak buat sharing ni? Pernah terfikir tak kenapa sekarang? Saya dah masuk Forever dah tahun 2013. My first year is 2013. So, sekarang baru saya bersedia untuk berkongsi bagaimana untuk membina rangkaian dengan stabil bersama Forever. Jawapan saya simple je. Okay, saya sendiri pun baru dengan Forever. Jadi saya tak tahu apa yang saya buat tu betul ke tidak. Saya tak nak nanti ajar orang nanti yang tak betul. Tapi Alhamdulillah, bila keluar report card tahunan, saya rasa result itu dah menunjukkan bahawa saya boleh mula berkongsi apa yang saya buat. Nak belajar? Apa betul nak belajar? Lambat angkat. So, dan lagi satu, apa yang menyebabkan saya terpanggil untuk buat sharing ni, sebenarnya saya kadang-kadang rasa macam sedikit gusar sebab ada kadang-kadang kita tengok kita punya MBO kita punya MBO yang dah join Forever Living. Ada kan yang dah join Forever Living, tiba-tiba kita tengok dia dekat platform lain. Rasa macam saya tak tahu macam nak gambarkan perasaan. Tapi saya rasa agak sedih lah. Tapi again saya buat satu conclusion, sebenarnya tak salah mereka jugalah. Bila kita berbual-bual dengan diorang, saya saya cakap saya harap you all first saya beritahu awal saya very straightforward person. So jangan pula dia angkat cakap Kak tu bukan Saya cakap very straightforward. Maksudnya this is what I feel and how I think. So I'm going to tell you macam mana apa pendapat saya. So bila saya berbual dengan these people, saya tengok dia orang sendiri tidak memahami bisnes dekat Forever. Sebenarnya, because saya jumpa dia orang ni bukan AS. Mostly yang saya jumpa pun bukan AS. Dia orang assistant managers, eagle managers, senior managers yang tiba-tiba berada di platform lain. Pernah jumpa? Risau tak? Risau tak? Rasa apa you rasa? Sayang.
Saya rasa sangat kasihan sebab mereka ada potensi yang sangat besar dekat Forever. Ya, tapi mungkin mereka tak sedar benda tu. Pada saya lah. Ya, sebab saya tengok bila dia buat Forever, dia boleh jadi chairman, bonus manager, ego manager, driver dengan masa yang singkat. So it means dia orang sepatutnya memang berada di Forever. Cuma bagaimana, kenapa mereka tidak terus bertahan di sini? Kan? Mesti ada something, lack of something somewhere. Kalau you dah dapat satu bisnes yang bagus, kenapa you perlu cari platform yang lain? Betul tak? Alright. So, first kali saya akan share this slide. Yang dah join tadi kan? Semua faham tak fokus? Jangan angkat tangan. Betul-betul faham fokus, angkat tangan. See? Faham tak maksud? You yourself kurang faham tentang business Forever. Siapa sini dah lebih 6 bulan bersama Forever? Lebih dari 6 months. Okay. Below 6 months. Okay. So, ramai orang baru. Ni first thing yang semua MPO kena tahu. Okay. Saya faham sebab dulu saya pun macam tu. Saya tengok. Pernah tengok kan? Tapi tak tahu apa. Betul tak? Tengok. Tengok je lah. Okay, fokus. Masuk pun mungkin you all tak sure. Ini adalah benda yang semua orang yang nak berjaya dekat Forever kena faham dan buat. Okay, apa dia fokus? Fokus 4 teras. Okay, dekat Forever ramai orang jumpa dengan saya. Bila saya jumpa, saya berbual, saya tengok, alah penat lah kak, macam bisnes saya buat dulu, multi level dulu. Saya dulu buat bisnes company lama, subuh keluar, subuh balik. Siapa suka kerja macam tu? Subuh keluar, subuh balik. Subuh keluar tu kereta belum, enjin kereta belum sejuk dah kena keluar. Siapa suka kerja macam tu? Itulah orang chop business tu, business multi level. Ya, sebenarnya genuine multi level is actually bukan macam tu. When come to certain times, bila sampai satu peringkat, dia bukan begitu. Sepatutnya dia sampai satu peringkat, you akan ada lebih banyak masa. You ada freedom, betul tak? Betul kan? Tapi some of you mungkin rasa, I dah senior manager, I dah ego manager, I dah manager, kenapa I masih macam, you know? So bila saya tanya, apa yang you buat? Oh, saya memang ada buat demo, party, this and that. So lagi apa yang you buat? Saya buat apa yang orang lain buat. Apa lagi yang you buat? Saya buat itulah. Saya tanya dia, you buat apa? Saya buat itulah, saya buat. Saya tanya apa yang dia buat, dia pun tak tahu apa yang dia buat. Kalau you kata you buat, tengok kita ada fokus, ada recruitment. Recruitment adalah penajaan. And then kita ada retention. Bagaimana kita nak kekalkan orang yang join kita business terus stay dengan Forever, kan? And then productivity. Apa productivity? Products. Activity kita. Production. Apa yang kita buat? Mungkin tak kisahlah yang buat party ke productivity. Okay? Development. When people join you in the business, apa yang you ajari orang? You mesti say, how? What? Because kalau I baru join you, I tanya soalan tu dekat you je cakap buatlah. Aku tak tahu apa nak buat. Betul tak? Ramai macam tu kan? Kau buat je lah. Dia pun tak tahu buat apa. Kalau you nak bagi orang photostat, you kena bagi apa yang dia kena photostat, kan? Okay, so saya uraikan sedikit. Recruitment adalah hanya salah satu benda yang you kena buat, yang kita kena buat. Recruitment adalah penajaan yang kita memang kena buat dalam business networking. Ya, tapi ramai orang dia lebih. Ini 4 benda biasanya 4 benda ni kebanyakan orang dia akan banyak sekali kat productivity. Ataupun dia hanya recruit aja. Pasal tak? Ataupun dia memang tahu just produktif satu je. Dia tak buat recruitment, dia tak buat retention, development, langsung tak tahu apa. So that's why sekarang ni bila orang join kita business, first kita nak tahu macam mana kita nak buat recruitment tu, kan? Lepas tu bila dia join kita business, kita nak pastikan kita tahu macam mana kita nak kekalkan dia. Supaya terus terang kalau you tak bagi dia faham tentang business Forever, yang dia sudah berada dekat platform yang paling tepat di dunia, dia akan masih mencari peluang lain di luar.
dia akan masih mencari peluang lain mungkin yang pada dia lebih baik, dan tanpa menyedari bahawa dia sudah berada di platform terbaik. Sebab tu saya galak bila saya jumpa orang yang saya pernah jumpa dekat trip-trip, tiba-tiba hilang dari radar. Ini bukan benda yang mudah untuk saya hadapi bila kita jumpa dengan prospek. Oh, dulu mak saudara saya pernah, kan? Dulu, pasal tak? Dulu tukar lah, ni. Lepas tu tak tahu dah, tak buat dah sekarang. Apa you rasa? You rasa senang tak kita nak convince orang tu? Susah. Nampak tak? So that's why retention is another thing yang you kena belajar how to do it. Belajar ini kan? Okay. Dan productivity, classes, produk semua ada kan? Kelas kat mana tak ada? Semua kelas ada. Kelas tak ada, FB Live ada group. Apa alasan? Kami dulu pun tak ada kelas juga. Kalau you tak nak belajar, 1000 alasan you boleh bagi. Betul? Tapi kalau you nak betul-betul nak belajar, dia lain tau. Saya pernah jumpa, saya punya rakan kongsi daripada Kota Baru datang ke Kuantan hanya untuk datang belajar dengan saya. Just untuk belajar saja. Bawa jauh daripada saya. Tapi dia datang daripada Kota Baru just untuk belajar. Kita nak belajar, jangan harap cikgu datang kat lutut kita. Kita nak belajar, kita kena cari guru kita. Baru lebih berkat ilmu tu. Ini saya cakap ini saya biasa cakap dekat rakan kongsi saya je. Hari ni saya cakap kat semua anak-anak saudara, cucu saudara ini tapi harap menerima dengan hati terbuka, hati cakap mak saudara ni, okey? Sebab apa? Mak saudara sayang semua. Sebab risau hilang daripada dada. Saya cakap ni sebab saya mengalami dan saya melihat benda tu, saya tengok, saya jumpa sedih. Dan bila saya berbual-bual memang sangat a lot of things yang memang lack of. Okay? So, productivity classes ada kan? Semua ada dekat FB Live. Saya rasa you all punya leader sangat kreatif untuk buat group apa tu kita panggil tu? Zoom meeting kan? Apa lagi alasan? Tak mana nak install? Suruh anak install kan? Jangan this is very important dalam you punya business. And then development. Kenapa you business, you stagnant, you tak grow? Because there's no development dalam you punya business. And this part, development is the most important part dalam kita punya business. Kalau you want to grow to the next level. Okay? So ini benda yang nampak simple, tapi ini adalah benda yang kita semua kena buat. Okay? Alright, kita slowly, kejap lagi. Saya minta satu lah, jangan start-start. Saya takut sangat orang start dengan saya. Bila saya cakap tu straight, saya cakap straight cakap. Kadang-kadang kalau orang leader lama saya, Kak Jom cakap macam tu, tak payah nangis-nangis, saya cakap macam tu. Sebab saya tak pandai nak cakap depan lain, bahasa belakang saya pandai. I'm very straightforward person. What I say, this is what I mean. Okay? Alright. So, first, kenapa saya cakap kena ada sikap yang betul? Okay, you ada platform yang bagus, you ada leader yang bagus, tapi you ada satu sikap yang sangat tak bagus. You pergilah mana pun, you tak boleh berjaya. Because the first thing saya touch, kenapa saya kena touch this one? Sebab saya jumpa ramai orang yang hebat-hebat dekat company lama, masuk forever tak boleh buat. Jumpa? Pernah jumpa? Hebat, dekat luar sales juta-juta, masuk forever tak boleh buat. Pernah jumpa? Nampak? First, because dia tak kosongkan gelas dia. Selagi mana you tak kosongkan gelas you takkan boleh menerima ilmu baru. Okay? Some of them yang jumpa dengan saya, top leaders company lama, top, betul-betul top. Kenapa saya macam dengar balik suara saya? Top leaders tau, memang betul-betul yang betul-betul top leaders. Ada yang saya jumpa, memang hebat lah. Kalau buat saya tu juta-juta lah. Tapi kenapa mereka tak boleh berjaya di forever? Because bila saya cakap contoh, kalau kat grup saya, kalau kat saya punya FBO, saya akan cakap macam ni. Kalau saya tulis A kecil, tolong jangan tulis A besar. Dan tolong jangan bertaki dengan saya, Kak, ini A juga. I know there is A, but I don't want capital A. I want small A. Beza tak? Because kerja dekat forever hanya duplicate, betul tak? Dan kalau kat sekolah, you tak dibenarkan untuk meniru, betul? Tapi
Tapi dekat forever, you sangat digalakkan untuk meniru. Apa yang susahnya? Betul tak? Patutnya lagi senang. Tapi masalahnya, bila you datang daripada platform yang lain, you datang forever, you tak boleh empty your glass, and you keep on saying, company saya dulu tak buat macam ni, company saya dulu buat macam ni. Hello, wake up. Kalau dekat company lama you tidak boleh buat, you berjaya, what makes you think that you boleh berjaya dekat sini? Kalau benda tu tak boleh berjaya you buat dekat tempat lama, kan? Kenapa you fikir benda tu you boleh berjaya dekat sini? So kalau dia tidak boleh berjaya di sana, yang menyebabkan you sampai muflis, yang menyebabkan you sampai bankrupt, maknanya dekat sini tak boleh guna cara tu. Betul tak? So ini benda yang sangat simple tapi ramai orang susah nak buat. Why? Ego sangat tinggi. Bukan senang you nak train balik orang yang pernah dapat income berjuta-juta ni, nak suruh dia duduk tadika. Bukan senang. Boleh? Bukan senang. Me too. Masa saya mula-mula jumpa Datuk Desmond, saya dengar dia saya saya Crown Diamond Manager. Saya rasa saya besar, tapi pin saya besar, duit saya tak ada. So you nak apa? You nak pin ke you nak duit? So masa tu saya rasa, maknanya saya kena belajar, dia jutawan kot. Betul tak? Ni kosong kelas first. Dan you boleh bersedia ilmu baru, memang you akan sedia. Bila you tak boleh kosongkan kelas, memang you tak boleh terima. Macam malam ni bila saya cakap you kena clear yourself. Whatever happens to you yang dulu, you masuk sini yang bagus you ambil, yang tak bagus jangan bawa. Okay? So bersedia buat pengorbanan dari segi masa, dengan tenaga, dengan duit sikit. Okay, saya bagi tahu yang ini. Jumpa kita mula-mula niaga pun panas sampai tak boleh tidur malam. Berminggu-minggu tak boleh tidur. Pernah jumpa? Lepas minggu kita tak tahu di mana. Pernah jumpa? So, you tengok bersedia untuk pengorbanan dari segi masa ni, ini bukan senang. Kalau saya cakap nanti kata, Kak Jo niaga sampai tak boleh makan malam dengan family. Bukan. Saya pun macam tu. Saya cakap terus terang you akan ada sangat banyak masa nanti. Tapi untuk sementara waktu, you kena korbankan masa tu. You suka ke you tak suka? Kalau betul nak berjaya. Saya tengok kadang orang telefon saya menggigil-gigil, menangis-nangis, nak berjaya. Hujung minggu masih boleh pergi mandi sungai dengan family. Saya cakap dengan you can ask Datuk Desmond. I don't even have time to eat. Saya tak, kadang-kadang saya punya exhaust buat kerja tu, saya kadang-kadang recall balik, saya dah makan pagi ke belum? Saya cuba recall pagi tadi saya makan apa? Saya dah lupa saya makan ke belum? To that extent, I'm so devoted dekat forever. This is me. You tanya Kak Jo, kenapa? Macam mana Kak Jo boleh close ramai AS? Every day I see people and talk to people sampai rasa nak muntah. Ada tak buat macam tu? Ataupun satu hari jumpa dua orang dah rasa orang tak minat buat forever? Pernah rasa? Rasa buat jumpa dua orang reject, dah rasa orang tak nak buat forever living. Ataupun seminggu dah jumpa dua orang dah tak nak, semua orang tak nak pun you pun hilang dari radar sekali. Kan? Ini facts Betul tak? Benda Kak Jo cakap ni betul tak? Sebab tu saya kata, apa yang you cakap dengan macam mana tindakan you, dia mesti selari. Kalau you nak sukses, this are the thing yang you kena buat. Masa dengan family, saya masa dengan family memang tak ada. Serius saya cakap. Dulu Alhamdulillah hari ni, anak pergi sekolah, boleh lambai anak pergi sekolah. Anak balik sekolah, saya mandi kat rumah. Alhamdulillah. Nak lah macam tu. So peringkat awal, kena sabar. Betul tak? Saya tak kata sampai tak boleh makan family. Kadang-kadang saya jumpa mak saya telefon mak, saya minta maaf banyak. Saya datang besok hari ni saya dapat datang. Kadang-kadang saya kadang sekian. Tapi hari ni, hari-hari boleh jumpa mak. Nampak tak? Sebab the beauty tu kemudian tau, dia tak so smooth mula tu, nak cantik, tak ada. Nak berjaya ni, dia kena berpeluh, ngair mata. Dia kena rasa benda tu. Okay? And then mesti untuk beraksi. Leader dah bagi you punya task, kena get ready. Sorry saya cakap terus terang. Kadang-kadang pun dia tak jaya tu, bila saya kata jom kita pergi jumpa dengan ni, bagaimana? Hari tu kata nak jumpa sini-sini lepas seminggu ajak dia pergi jumpa, 2-3 hari jumpa. Hari ni saya ada meeting, besok lusa meeting, lepas tu meeting. So you are not ready. You are not ready. You kena cari masa tu. Jangan tunggu ada masa, you takkan buat. You takkan buat. Betul? Allah bagi semua masa 24 jam. Tak ada orang
25 jam? Semua 24 jam. Ke ada orang bagi 25 jam? Buatlah ada. Ke orang rasa saya Allah bagi 30 jam? Tak ada. Sama je. So dekat sini bersedia untuk dibimbing oleh leader. Ini dah join. Saya kena touch ni because this is the first thing ramai orang susah nak buat. Business forever senang je. Ni, saya nak ubah ni. Susah. Okay? Bersedia untuk dibimbing oleh leader. Ramai orang cakap, oh saya tak boleh, saya tak perlu dibimbing. Boleh macam tu, boleh tak leader. Habis nak belajar dengan siapa? Kita nak belajar dengan siapa? Ada juga yang jenis condemn leader. Kalau leader you tak hebat, dia tak boleh recruit you. You kena ingat tu. You rasa you hebat kan? Sebab you pernah buat banyak macam bisnes, you dah experience bisnes, apply tak pernah bisnes. So you akan sebut, oh dia tu tak pernah bisnes, oh I ada cara I sendiri. Itu pun masalah juga. Kan? Betul tak? Walaupun dia tak pernah buat pasal satu level, you kena ingat dia dah belajar lebih pada you tentang apa yang ada dekat forever. So you like it or not, you have to listen. You have to follow you punya leader. Tak ada leader tak nak dia berjaya. Ada leader mana? Ada leader tak nak jadi downline dia berjaya. Siapa kat sini? Oh aku seorang dia, aku downline tak payah. Ada? Tak ada istilah tu Semua nak berjaya betul. Sebab you berjaya baru dia lebih berjaya. Nampak? Okay, ini benda yang sedikit touch you punya. Mungkin leader sebelum tak pernah cakap akak cakap. Okay, akak kena cakap. Sebab mungkin sebelum ni ada yang macam gitu-gitu dengan blind kan. Macam mana dengan mak, tak ada hormat dengan mak, lebih kurang mak. Satu lagi saya pesan. Sebab saya tak pernah buat apply segitu. Apply message tik biru tak reply. Apply call tak jawab. You tunggu sekejap masa bila dia ramai. Dia pusingan sekejap je. Ini business networking. Okay? Saya bagi amaran sebab you akan sampai kat situ. Okay? Setakat saya lah, tak pernah lagi, saya tak tahulah kok saya tetap miss call ke Sifu. Setakat ni dah masuk 7 tahun buat forever, tak pernah lagi Sifu call saya tak jawab atau miss call saya mesti call. Setakat ni lah, saya tak tahu lagi. Ada orang dia sanggup tengok miss call, hantar call, hantar. You tunggu. You nampak tak? Sebab tu saya cakap ni benda yang you rasa kecil tapi ini keberkatan dalam mencari ilmu. Hormat dengan leader kita. Regardless siapa dia. Tak kisah dah bangsa apa pun. Okay? Fahamkan. You yourself kena faham konsep business kau. Macam mana you nak convince orang lain kalau you yourself tak faham tentang business forever? Kenapa you berada di sini? Kenapa you dah duduk dekat company lama? Saya duduk dekat insurance 14 tahun. Tapi kenapa saya meninggalkan dunia insurance yang 14 tahun, yang saya rasa flesh and blood saya dalam insurance, saya sanggup tinggalkan, saya buat forever? Kenapa? Because I understand the business. Saya faham this business. And apa yang saya nak kena betul-betul faham? These are the things yang you kena betul-betul faham. The concept. Saya cerita balik. Saya tahu benda yang sama. Hari ni mungkin benda yang tak pernah dengar, but I'm going to say it to you. Okay? Ini semua orang tahu, betul? Okay, saya tunjuk lagi. Syarikat bukan orang tengah, ladang kilang, dan produk forever ni 3 konsep berbeza. Betul, bila kita cerita prospek kan? Forever ni lain, dia ladang kilang, dia pergi pada orang tengah, syarikat nanti level ni biasa pergi dari ladang kilang, pergi orang tengah, lepas tu dia akan pergi pada agent, lepas tu dia pergi ke customer. Okay? Dekat sini, produk, sebab ada some of you faham tapi tak betul-betul faham. So saya explain how I explain to my prospect. Macam mana saya cerita pada prospek saya. Okay? Sebab maybe something yang kecil-kecil pun you termiss ke, kan? Mungkin yang tak betul-betul terpaut ke, ada benda yang lack of tiny things. Okay? Now, produk daripada ladang kilang nak datang masuk ke mana-mana negara, dia akan singgah di orang tengah ni. Betul? Contoh kat Malaysia kita ada H.O, C.Y, A.Y, H.Life, S.LEE, syarikat-syarikat tu. Pernah dengar kan? Tak payah sebut penuh lah, 5 tahun kan? T.Ware, pernah dengar? Ke tak pernah dengar? Kenapa macam takut sangat ni dengan saya? Macam fokus. Okay, fokus tak apa. Saya pun takut juga, saya takut lah you all macam tak tahu benda dalam fikiran you kan. Jadi saya nak faham tu. Okay, jadi
Orang tengah dekat Malaysia 99%. Okey, kenapa kita cari kata orang tengah? Sebab sebenarnya orang tengah ni adalah orang yang mengambil produk daripada luar. Kan? Okey, contoh syarikat saya, dia ambil penapis air tu daripada Korea. Ambil penapis air daripada Korea, orang ni meniaga, dia ambil produk daripada Korea, dan bila dia ada satu kontena penuh dengan penapis air bawa masuk dalam Malaysia, dia bagi nama dekat penapis air itu untuk dijual dekat Malaysia. You rasa orang tengah ni jual sendiri ke? Tak. Dia perlukan siapa? Dia perlukan ejen. Okay, you put yourself, you letak diri sendiri sebagai orang yang meniaga. You ada dapat supply produk daripada luar yang you nak jual dekat Malaysia. Okay, you beli produk dekat luar tu, kalau ada satu kontena, agak-agaknya harga yang you nak jual dekat Malaysia nanti ni sama harga tak dengan yang you beli kat sana? Harga dia lebih mahal ke lebih murah? Mesti lebih mahal dia akan jual. Betul? Sebab you business. Boleh faham Tapi konsep Forever Living is totally different. Dr. Rex buat Forever Living, dia sediakan ladang kilang untuk semua yang nak berniaga. Bukan dia yang nak berniaga. Itu first yang ramai orang miss out. Forever Living bukan Dr. Rex is a very rich man. Dia orang yang paling kaya di Arizona. Dan Arizona adalah state yang paling besar kan? Di US. You bayangkan dia orang paling kaya dekat sana. Dan dia bukan kaya sebab forever. Dia memang sudah sedia kaya raya. Nampak? So konsep dia dah berbeza dengan mana-mana syarikat yang ada kat Malaysia. Because orang kat Malaysia, dia yang bisnes, dia yang nak kaya. Betul? Ini beza Yang ini pun orang tak tahu nak olah. So I cakap dengan you, Forever Living dia sediakan ladang kilang yang you tak perlu bersediakan berjuta-juta tu. Forever dah sediakan untuk you. Kan? So, dekat sini orang tengah, kalau syarikat orang tengah, contoh yang saya sebut tadi, bila dia berusaha dengan orang lain di luar, Korea, dia ada produk, dia bagi nama, dia akan buka satu, apa kita panggil, iklan, promotion, to join them. Kan? So, you yang isi borang tu, dalam kepala you dah buat business multi-level lah, MLM kan? Walaupun you rasa begitu, sebenarnya you belum betul-betul buat business multi-level lagi. Okay? Sebab tu, kita tengok kat sini, ejen ni, kenapa tak keluar Okay, ejen ni yang sebenarnya buat bisnes, buat kerja untuk orang tengah ni, okay, dan memperkenalkan produk dan bisnes kepada customer. Betul? Siapa yang buat kerja? Ejen Betul? Saya nak bagi you faham je, I know you know this. Okay? Now, this agent bekerja buat bisnes untuk siapa? Nah, mereka ejen merealisasikan impian orang tengah, bukan impian dia. Tapi this orang tengah cakap dengan kita, dia nak buat kita jadi jutawan. Betul? Betul tak? Kan ada orang lain janji lain kat luar? Tak ada kan? Semua company janji nak buat you jadi jutawan. Betul? Tapi ramai tak jutawan kat situ? Yang atas dia jutawan. Sebab tu orang marah dengan multi-level. So kita orang yang kena betulkan. Termasuk saya. Saya marah dengan multi-level sebab dalam kepala saya mengkayakan orang atas, dan kita yang kat bawah ni macam nak gila buat kerja. Kan? Itu yang biasa orang fikir tentang multi-level. Betul? So, especially kalau you cakap nak introduce orang pasal business multi-level, memang macam ni. Siapa macam tu? Terus ni, tak payah cakap macam ni. It means maybe sebab pengalaman lepas dia yang menyebabkan dia terus close mind, macam saya. Nampak? So that's why kalau orang jumpa dengan kita, orang yang pernah buat business multi-level jumpa dengan kita, dia akan cakap apa tahu? Biasanya, aku tak nak tahu pasal produk, aku nak tahu macam mana buat duit. Itu soalan yang sangat bahaya. Itu statement yang sangat bahaya. Sebab dekat Forever Living, bukan hanya marketing plan yang you kena tahu. Bukan hanya itu saja. You kena tahu tentang syarikat, tentang produk, baru business plan. And actually, marketing plan kita sangat simple. Saya join Forever Living, you tanyalah Dato' Desmond. Saya tak reti kira bonus. Saya tak pandai tengok bonus recap. Tak pandai. Yang saya tahu jual sebotol aloe vera RM30. 10 botol RM300. 20 botol RM600. Itu je. Apa dia susahnya? Nampak? Rajin ke? Malas ke saya? Besar ke bonus saya? Kecil ke bonus saya?
terpulang kepada usaha saya. Masa tu saya memang tak pandai. Sebab tu masa saya dapat yang bonus 17,000 lebih tu, saya sampai cakap dengan husband, second month saya dapat 17,000. Saya cakap dengan salah masuk ni, salah bonus orang lain. Sebab saya kata kenapa banyak sangat? Sebab bulan sebelum tu 9,900, lepas tu naik jam sampai 17,000 kan? Rasa buat kerja lebih kurang bulan lepas. Saya tak faham. So that's why jangan nak, sebab long the way kita belajar kan? Bukanlah tak tahu semua. Ini belum masuk apa-apa, belum bonus sikit belum keluar, bonus tengok mana. Saya tak pernah. Terus terang, I believe in forever. Company dah 40 tahun. Dia nak nipu kita bukan sekarang. Dulu dia boleh tipu kita. Okay? So dekat sini, you mesti make sure dekat sini. Ada orang saya jumpa, sorry saya cakap, dia cakap 70% CBM dia boleh dapat. 70% CBM sahaja boleh dapat. Dah tu, you nak terus you join ahli 70% ke? You join sekolah tu boleh masuk dapat degree ke? You masuk sekolah tak payah pergi tadika, terus masuk degree, boleh? You start 15%, betul tak? Lepas tu 35%, lepas tu 38%. Dan proses pun dia tak faham. Proses pun dia tak faham. So bila dia kata CBM, saya kata memanglah this is up to 70%. Kan ada yang rasa macam dapat 70%? Logik tak company tu bagi 70%? Dia mesti lalu proses tu. So that's why bila kat sini, bila dia cakap, oh sana saya dapat tahu forever CBM baru dapat 70%. Lah memanglah. Sini manager tak cakap dengan saya. Lepas tu cakap forever tak bagus. Nampak tak? Bukan senang nak tutup mulut orang macam ni So conclusion dia, you don't understand the business. Saya kata memang 70% maksimum. Start dengan ahli biasa 15%. Cuba, betul tak? Terus AS 30%. Lalu dah proses tu dulu. Okey, dekat sini orang dengar keuntungan 70%. Takkan semua company nak bagi you, betul tak? Mana company lain semua nak bagi you semua? Tak. Even forever tak bagi you semua kan? 30% dia ambil, betul? Untuk apa? Bayar gaji pekerja, selenggara kilang, urusan hantar barang. Nampak? Dari situlah. Tapi dalam 30% tu ada lagi yang kita lagi. Contoh satu insiden, saya ingat Datuk Desmond pernah beritahu masa Eagle Manager Retreat, saya tak ingat tahun berapa. Masa tu flight delay, Dr. Rex tengok ramai dia punya LBO macam surrender lah kan. So this Dr. Rex, dia tengok dia punya LBO macam surrender, so dia pergi beli Subway. Dia pergi beli Subway, dia bagi semua pada LBO dia sendiri bagi dia bagi pada semua LBO dia. Bila dia tengok semua LBO semua dah makan, baru dia makan. You cakap dengan I, mana yang nak jumpa founder macam tu? Founder mengasas. Saya nak jumpa founder company yang saya buat saya 2 juta tu, keliling kat apa yang nak sama kat you? Dr. Rex ni orang yang sangat humble, orang yang sangat-sangat, kalau you jumpa you boleh rasa aura dia. Dia sangat sincere dengan semua benda yang dia buat. Dan keuntungan ni memang dia nak bagi kat kita. Kenapa? Dia kata duit yang ada dekat muka bumi ni sepatutnya orang tak kebuluh pun. Tapi ada orang kebuluh. Nampak? So that's why dekat sini keuntungan dia 70% dia bagi kita. Dan company kat luar, keuntungan yang patutnya jadi hak you, sebab you business kan 35% dia bagi 2. Ini kita baik sebenarnya tak ni tak wujud pun sebenarnya. Ni tak wujud pun. Maknanya company ambil 30%, dia bagi 30%. Sebenarnya tak wujud pun. Faham maksud saya? Company kebanyakan ambil keuntungan lebih banyak daripada how much yang dibayar kita. That's why dia terpaksa juta kat kami luar, tapi kita masih miskin. Kita masih susah. Sebab saya jumpa orang yang, even saya sendiri, saya juta, tapi income saya kecil. So dekat sini 35% dengan 35%. Dekat sini istilah sebenar orang ni yang berniaga. Orang ni yang berniaga, betul? Orang ni contoh datuk-datuk yang ada kat Malaysia, yang banyak duit tu. Pernah dengar?
Dia memerlukan agent. You peluangkan stok 10,000, 30,000. Okay, beli stok sampai 10, 20,000, 30,000. Okay, dia heran tak you boleh jual ke tak boleh jual ke produk tu? Dia heran tak? Dia tak heran. Tapi dia kaya. You beli dia dah kaya. Nampak tak? So you membuatkan impian dia tercapai. Berbeza dengan Dr. Rex. Dia nak you punya, dia nak realisasi impian you, kita. So dia kata 70% you punya, and this agent kita yang buat kerja tu. So dekat sini 30%, and kita yang bekerja siang malam kita dapat 30% dan berkongsi dengan ramai orang pula. Kan? Kita buat business networking, ada tak orang join ahli dengan kita? Ada. So bila orang tu join dengan kita, ada tak persen untuk dia? Ada. So kita baru berkongsi banyak, betul? Tu. So kita tengok 35% kat sini sama banyak kan? Tapi siapa kaya dulu? Orang tengah? Atau kita? Orang tengah. Nampak? So that's why you jangan minta you buat 1 juta, you nak untung juta. No such thing. And you know what? Saya sangat surprise dekat Forever. Saya tak buat sales berjuta-juta pun, tapi saya untung juta. You nak yang mana? Ini, itu saya cakap, saya tak buat sales juta. You tanya I buat apa yang sama lagi. Beza dia, sebab saya bina rangkaian saya. Sebab saya faham business networking. Business networking is not only selling. Kalau you buat selling, one day you akan sepenat, you akan rasa Forever sama dengan yang lain. Bukan salah ibu mengandung tu. Boleh? Okay, so kita faham networking Okay. So 70%, you suka 35% kongsi dengan ramai orang atau 70% you punya seorang? Siapa suka 30% kongsi dengan ramai orang? Ada? Andai. Siapa nak 70% dia punya seorang? Sebab Forever Living, dia bagi keuntungan pada yang bisnes. Yang konsep yang sebelum ni, dia ni yang bisnes, tapi kita rasa kita buat bisnes. Sebenarnya mereka yang berbisnes. Okay? Kita ni agent, nama pun agent, kan? First concept. Konsep nombor 2. Ingat konsep ni yang sangat penting you faham, sebab you pergilah mana-mana pun. Sebab bila Dato' Desmond bagi tahu saya, bila saya faham konsep ni, satu je, you rajin. You rajin, you fokus, you komitmen, you pasti kaya. You pasti. Dengan izin Allah lah. Kalau buat, ada orang kata buat setahun, 2 tahun tak jadi, kita kena tengok balik macam mana you buat. Tengok setahun, 2 tahun tak jadi, 3 tahun tak jadi, tengok balik apa yang you buat. Cek balik semula. Pernah dengar ni PV semua? Pernah? Apa dia? Point system. Tahu point system? Semua company dekat luar, dia punya produk ada point dia berapa-berapa. Okay? Dan di sini, cara saya explain saya punya customer, senang je kalau saya tak tunjuk ni. Kalau kita jumpa offhand, kita jumpa berbual gitu je. Saya tu cakap, saya pergi jumpa customer, saya pergi beli barang Forever. Saya pergi beli barang dekat mana-mana Forever Living, mana-mana cawangan. Saya beli mana-mana cawangan. Saya ahli biasa 15%. Saya beli barang contoh aloe vera gel sebotol. Saya beli dengan harga RM84 contohnya. Okay, berapa sen So saya pergi beli dekat kaunter, you dekat KL, saya dekat Kuantan. Saya beli kat Sentul Kuantan atas nama saya. Okay, saya beli dekat Kuantan atas nama saya beli RM84. Forever Living bayar you 35% minus 15%, you untung 20%. Kalau saya membeli RM100 harga jual, you untung RM20. Kalau saya beli 10 orang beli RM100, you untung berapa? RM200. Okey tak 200? You ada pegang stok sampai timbul? Tak ada pun. Customer you boleh beli mana-mana. Mana-mana dia nak beli. Dia bukan dekat KL dengan you je. Customer you satu Malaysia ada, Australia ada, UAE ada. Habis takkan you je nak hantar barang. Oh, letih kerja itu. Mana you tidak fully utilize center yang ada kat Malaysia. Gunalah. Stop lambat kat bawah. Belum. Sampai bertimbul. Tak ya? Why I say that? Because saya tak pernah ada pun. I use 100% semua center. Sorry saya tak salahkan you all apa-apa but this is what I do. Okay? Sebab saya rasa kalau point system ni dah cukup jelas dah. Kalau saya membeli dekat center dengan harga saya, tapi Forever masih bayar dekat kita atas salah saya yang memperkenalkan produk kepada saya. So saya beli produk tu, you untung 20% paling minimum. Paling kecil berapa? 20%. Paling kecil tahu macam mana dapat? 35% sebagai AS, tolak 15%. Untuk berapa? 20%. Okay, this 20% you nak kena buat membeli barang beribu-ribu ke untuk you untung 20%? Ada maintain? Orang selalu tanya soalan maintain, nak dengar? Soalan mati level mesti di maintain.
Saya cakap dengan you that 20%. Kalau company lama saya nak dapat 20%, saya kena beli satu penapis air harga RM2,000 untuk saya dapat 20%. Dekat forever? Perlu? Kalau berapa ribu you nak beli untuk dapat 20%? This is you punya keuntungan sebab you yang mengenalkan produk forever. Nampak tak? You yang memperkenalkan produk tu. You yang memperkenalkan produk tu pada dia. Customer, novice, betul? So dekat sini, kalau point macam ni, okay, bagi dia faham sikit. Bonus value penapis air RM2,000. Bonus value RM1,200 satu penapis air. Jual satu penapis air, ini bonus dibayar dari sini. Kalau 10% daripada BV RM1,200 bawa berapa? 120. Tapi kalau daripada harga jual, you suka yang mana? You tanya dengan prospek you suka yang mana? Tapi you pergi cari satu dekat Malaysia, mana-mana syarikat multi-level boleh buat ni. Saya very clear about this. Saya terus cakap, saya beli dengan harga saya. Harga jual aloe vera RM99. Tapi saya pergi center, saya beli atas nama saya. Forever masih bayar you 20% masuk dalam account. Mana kita nak dapat? Ada? Orang pelik, orang kau saya kat mana putus dapat bonus, saya tak buat apa sangat pun. Itulah forever. Tak nak buat lagi, 400, 500 dolar kau. Tak nak buat lagi. Nampak? You akan dapat berapa yang you usahakan lah, kan? Okay? So, yang ketiga, ni pun ada. Yang soal saya. Ada tak orang soal you berapa generasi bayar? Saya pun sama. Tahu, royalty bonus. This apa? Ada pairing dalam untuk pembayaran. Semua company ada royalty bonus. Semua. You stay C.Y, H.O, E.N, S.A.E, H.L. Semua company bila sebut royalty bonus dia pun ada. Tapi rasa senang ke susah nak dapat royalty bonus dia? You tua belum tentu you dapat. Silap-silap you mati dulu, you tak dapat. Why? Sebab benda tu ibarat macam company-company di luar macam anak yang digula-gula ni. Okay sikit. Dia nak bagi tak you sebenarnya? Dia tak nak bagi. Kali nak bagi je. Apa susah sangat royalty bonus? Bagilah. Betul tak? Tapi kenapa dia buat macam tu? Because dia tahu you takkan dapatnya. You akan bergolak bergandai you terdapat. Nampak tak? So this is the thing that you kena faham. Okay, you ada saya buat business forever. Sorry, business kat luar. Saya buat business RM10,000 sales saya. You nak dapat saya punya royalty bonus, you kena ada B. Baru you ada pairing bonus dekat luar. Yang biasa nak 2, nak 3. Hello, kalau you ada 10 sekalipun, okay, kalau you ada 10 sekalipun tapi tak ada yang niaga, dapat royalty bonus tak? Tak ada. Kalau you ada 2 tapi dia memerlukan pairing, yang ini niaga 1 juta, 2 juta, 3 juta tapi tak ada late fee, you dibayar? You tak ada. Yang ramai orang kena Saya jumpa ramai orang kena tapi dia tak sedikit-sedikit. Saya pun tak faham kenapa. Penat tau ni. Penat tak? You dapat jumpa saya kat pasar malam je. Saya berniaga serius. Untuk dapat mungkin orang serius, bukan semua orang tu dapat semua orang serius, betul? Sebab tu dekat Forever, bukan sebab you pandai you boleh berjaya, no. Saya jumpa orang atas wheelchair. Saya jumpa orang pekak, orang bisu, orang tua, orang yang jauh lebih teruk, pengemis daripada kita. Tahulah dalam ni kok ada pengemis? Ada pengemis yang dijemput datang hari ni. Tengok, dia orang boleh jadi jutawan because of this. Sebab apa? You melahirkan saya. Kalau dekat company lain, dia minta 2 leg, 3 legs, 6 legs. Saya kena ada 6 lines. Masa ni saya query Dato' Desmond, you tahu saya tanya apa? Saya cakap apa kat dia masa ni? Siapa selalu tengok YouTube saya? So, apa yang saya cerita? Nak tanya faham tak faham? Masa dia tanya boleh faham. Saya kata, masa dia saya kata, saya pun tak ada pairing. Tengok, saya punya bisnes lama saya faham. Saya kata, company saya pun tak ada pairing. Dato' Desmond kata apa? Memang you tak ada pairing. Tapi first kali you nak capai itu royalty bonus, first you kena jadi crown, diamond, manager, sales 2 juta. Kalau tak, jangan cerita royalty bonus. Siapa sini semua boleh buat? Semua dalam ni boleh buat sales 2 juta? Tak semua orang mampu buat. Tak semua orang mampu buat. Betul? Ini benda yang bunuh kita dekat luar.
Orang yang hebat je boleh percaya. Betul? Dengar Sebab tu dekat sini, bila dia cakap, okay Juraida, 6 line bayar atau 2 line terus bayar, mana senang buat? 2 line. Maknanya dulu saya buat benda yang lagi susah, kan? Lepas tu dia kata forever tak payah 2 line, 1 line pun bayar. You nak buat yang mana? Dulu bukan you tak hebat tau, you sangat hebat dulu. Tapi oleh kerana you nak kena beranak lagi satu, yang paksa kena beranak juga. Itu masalah dia. Betul tak? You boleh business, you dah rajin dah, but you are not making money. Saya, kalau sistem tu, saya duduk dekat, katalah sistem tu, sistem konsep forever ni ada kat company lama, saya cakap tu terang, saya takkan cari company lain. Kenapa? Saya Crown Diamond Manager, saya ada satu grup saya yang berniaga 400-500 ribu. Kalau satu line saya boleh ambil, saya dah boleh ambil banyak, betul tak? Tapi saya dah Crown yang saya masih sikit. Sebab tu saya cakap, kalau you nak pangkat, dekat bawah banyak. Dekat forever duit banyak, so you cari nak mana. You nak duit, you nak pangkat. Tapi dulu kenapa kerja pangkat? Dekat forever bersama, tak payah kejar. Saya cakap tu tengah pangkat dekat forever tak payah kejar. Bila you faham tentang business forever, you tidur pun pangkat boleh naik. Kenapa yang benda yang tidur boleh dapat, you nak pergi kejar? Saya tak boleh lah buat ni, sensitif, geram. Lepas tu mulalah cakap forever salah buat. Forever tak boleh buat. Susah buat forever. Dan manager pun miskin. Memanglah 48% dalam kosong. Kau tak ada network, kosong lah. Betul? Kan kena marah semua. So ni, royalty bonus, satu line. Kalau saya niaga 100 ribu, you untung berapa? Berapa? 6%. 100 ribu, you untung berapa? 6%. Berapa? Hello, suri rumah 6 ribu, part time. Sambil masak, jaga anak kat rumah, niaga sambil-sambil. Bukan tidur tau. Tidur forever tak bayar. Kalau forever masih bayar, itu skip cepat kaya. Tapi you buat bisnes, tapi tidak sehebat downline you. Logik, forever ni marketing plan sangat logik. Apa dia? Real life. Ini you, ini saya. In reality, ini mak, ini anak. Boleh faham? Mak tak pernah pergi sekolah, anak jadi lawyer. Ada? Mak tak pernah pergi sekolah, anak jadi doktor. Ada? Hubungan putus ke? Hubungan macam mana? Hubungan macam mana? Realiti dia macam mana? Sepatutnya mak dengan anak, betul? Tak mungkin boleh putus. So forever kata, tanpa you, Juraida takkan ada dekat sini. Say thank you dekat orang yang dah bawa dia dalam this business. Selagi mana dia berniaga lah. Dia tak berniaga, tak payahlah. Nampak tak? So dekat sini, ramai company dia kata potong, tapi forever kata, kenapa nak potong? Bayarlah dekat dia. Inilah betul orang nak bayar. Tak payah minta 2, 3, 4, 10 line. Kan? Betul tak? Ini dengar masa first time Datuk dia semua beritahu saya nak marah dengan dia sebab saya ada satu line yang niaga sangat besar. Buat juga sampai beranak dalam kereta. Rajin ke malas saya kalau dah beranak dalam kereta? Saya beranak anak dalam kereta, anak nombor 2. Ni cerita betul. Nasib baik anak saya tak bagi nama Muhammad Mercedes. Sebab saya beranak dalam Mercedes, seat belakang. Kereta tu sampai sekarang saya ambil. Saya beranak atas seat belakang kereta saya. Tak beneran anak tu beranak je. Lagi 2 minggu due, tapi punya kejumpan hubung keluar tentu beranak terus. Ada orang pernah beranak dalam kereta? Ada orang pernah beranak dalam kereta? Orang lelaki jangan angkat tangan. Okay, so ini benda yang you dipaham. Okay, so dia bayar berapa? 6%. Second, saya kenal kepada Cikgu Ayu, you tak kenal Cikgu Ayu, 3% forever bayar, betul? Lepas tu, satu lagi nasi, forever bagi apa? 2%. 632, betul? Soalan seterusnya, 3 jenazah je. Saya pun tanya soalan yang sama. Siapa tak pernah terfikir, alah 3 jenazah makan apa? Company saya bayar 20 jenazah. Company saya infinity, tak ada had. Nada? Itu ilmu separuh tiang tak faham. Kenapa saya cakap macam tu? Forever living memang 632. Masa Datuk cakap dengan saya pun pening. Dia kata, Juraida, satu lamp pun you makan tak habis. You tahu kenapa? Ini 6% pun tidak semestinya direct you. Mungkin ini direct tidur. Sebab saya cakap dengan dia, saya punya company bayar 7 je nasi. 7. Kaya lah patutnya kan? Pasal Datuk tanya saya, Juraida,
Kalau yang nombor 8 niaga juta-juta, tapi itu bonus company bayar 7 saja. You kaya ke miskin? You masih miskin. Patutlah miskin. Tak faham? Sebab banyak daripada yang nombor 8. Yang atas ni, yang 7 ni, 6, 7 ni, tidur, makan sendiri. Faham? Beli RM100, RM2. You nak ke? Bayar berapa persen dari situ? Kalau yang saya kat bawah nombor 8, nombor 10 yang berniaga 10 juta, you nak dari mana? You nak dari mana? Cakap betul-betul. You nak yang besar. Forever Living bayar first generation daripada yang serious berniaga kat bawah. Saya 10th generation you. The whole 9 generation sleeping. Makan sendiri. So 10th generation, that is your first 6%. Dah faham ke belum? Ini you kena bagi di prosekan. You kena faham. My God, kita sebab nak sampai ke 10 tu, yang ni mungkin makan sendiri 10. 6 sampai atas. Okey, nak tunggu 3 tu, tunggu pula yang mana pula berniaga. Maksudnya Forever Living kita boleh ke dalam, gali sampai dalam. Sebab you punya 6, 3, 2 tu pun tak ada sampai. Satu lain, okey. Kalau saya bagi 1 juta, you untung 6%, berapa? Pernah terfikir? Grup 100 juta. Pernah fikir? Tak fikir? Kena mula fikir kat Forever. So 6% the whole rupiah, 6% bayar. Second generation lagi 3%. Dan this is the lowest, paling kecil. Ada lagi. Ini pun tak cakap nak kan? Ke dah banyak sangat? Ini pada saya dah banyak. Rupanya dah terang ini paling kecil. Ada lagi. Itu satu lagi naik 1% saja, tak banyak. 7, 4, 3. Apa bezanya? You punya income tambah 1 digit. Saya dengar royalty bonus tak boleh tidur. Sebab saya faham bisnes tu. Nampak tak? 632 mak banyaknya dah ada, 743 pun dah tak tahu nak cakap apa dah. Dan dengan membuat dengan cara yang betul, tahun 2015 Kak Ju ambil 743 since 2015. 7 tak kerja apa, dia datang sendiri. Nampak? Dia akan ingat bila you buat duplikasi yang betul, cara yang betul, pembinaan rangka yang betul, you akan dapat benda tu datang sendiri dengan sendirinya. Nah, tak macam tu. Sebab tu you kena bina dengan cara yang betul. Okay? So that's why kat sini Dato' kata itu 743 ada lagi. Oh, banyak. Lagi apa? 854. InsyaAllah tahun ni 854 Diamond Survival. Berapa income? 300,000, 400,000. Boleh habis? Boleh habis? Boleh habis. Habis nak buat apa? Tidur? Tambah lagi. You nampak tak? Gila, Forever punya. Ini baru cerita satu line. Saya belum cerita line kedua. Ini baru satu line you dah pening. Kalau ada 2 line, 3. Forever Living, there will be one time yang you buat business ni not because you need money, because you akan rasa you nak tambah nilai dalam kehidupan orang lain. That is the best thing that you buat bila you hidup. Tu je. Bila you hidup, you boleh tambah nilai dalam kehidupan orang lain. Itu the best thing. Sebab apa kat cakap macam tu? Sebab the feeling ni bukan kita buat because of money, because you dah tak heran nak check, because you tahu duit ni memang masuk. Betul? Saya bukan nak cakap yang saya tak ada orang nak check line ni daripada mana ni, tak ada. Saya tak pernah buka pun. Saya trust Forever Living. Saya punya trust. Kadang-kadang balik syukur Alhamdulillah, turun sikit biasalah tu business. Tapi Alhamdulillah keep on going. Tapi keep on buat, betul tak? So, itu 854. Ada lagi. Ya Allah. Roskit income more than 3 million sebulan, yang bukan setahun. Sebulan 3 juta ke atas sebulan. Dah habis. Siapa rasa boleh 3 juta habis sebulan? Roskit buat apa sekarang? Ada buat jual kuali kat luar? Ada? Dia buat apa? Dia masih buat Forever. Nampak tak? Roskit top number 1 dunia. Masih dengan Forever. Saya jumpa dia dekat Global Daily last year, dekat Stockholm. Dia pegang dia punya kod dia lawa lah, kod tak berapa ribu punya kod. Bila orang tegur dia, why nas kod. We work hard for it. So you nak pakai cuma mahal juta ke? You nak pakai usus ke? Betul tak? You work hard for it. Ini. So konsep pertama, tak ada orang tengah, tak ada baby, tak ada pairing. You duduk dekat syarikat ni, you fokus, you ada komitmen. You rajin, you keep on buat. Jangan peduli orang kata-kata tepi longkang tu berbunyi. Buat Forever.
Jangan mudah terpengaruh dengan kalau because kalau you tak faham, you mudah terpengaruh, this is why you tak boleh capai apa yang you nak. Dengar macam sebab tak confident dengan forever, boleh buat ke? Aku tengok ramai orang tak buat forever. Hello. Ramai orang tak buat forever. Tahun ni kita nak tambah lagi 10 line chairman bonus manager. Orang tak ada nak buat forever because you duduk dalam golongan yang tak buat business forever. You rasa susah sebab you duduk dengan orang yang negatif. Choose your circle of friends. Jangan mudah terpengaruh dengan benda-benda tu. 5 langkah ni semua orang tahu. List down nama. Hafal OPP. Apa hafal OPP? List down nama 100 prospek. Tulis nama keluarkan. Ingat prospek ni tidak semestinya orang yang you kenal. Betul? Prospek ni could be macam saya, first saya list down prospek. Saya salah seorang dia, bukan salah seorang. Tempat saya beli sayur, tempat saya beli ikan, tempat anak hantar nursery, hantar tempat anak nursery tu, cikgu tu. Saya ingat lagi cikgu tu muka penuh jerawat, penuh ni merah, muka macam budak kena bakar. Ke tak menengok? Saya ingat propolis cream, saya pun beli sampel. Besok saya pergi, cikgu nanti malam nak tidur, basuh muka isi buat. You tahu tak payah lama, seminggu dia tanya saya kat mana nak beli yang you tunjuk tu. Because you keep on shaking. Jangan ada prejudgment. Ingat kalau orang tu kata dia dah berduit, mungkin you hari ni kata, oh kita nak approach orang yang ada duit, orang yang berduit. Sebenarnya orang yang berduit tak heran dengan bisnes kita yang untung RM30, RM50. Orang tanya saya, mesti saya close orang yang banyak duit. Saya cakap terus terang, kalau you dah berduit, you jumpa saya forever, saya tak heran. Tapi kalau you tak berduit, you semua dah meninggal, itu saya fokus. Kenapa? Sebab you belum berada dekat, you mungkin belum selesa. Yang tadi tu mungkin dah selesa. Betul? You kata, oh dia ni susah, tak ada duit nak berniaga. Sebab dia tak ada duit, you nak kena beritahu dengan dia. You jangan fikir orang pakai Mercedes Benz nak ajak bisnes dengan you. Jarang berlaku. Dia beli guys, tapi dia tak buat bisnes. Okay? So, hafal OPP 7-14 hari. Kenapa kena cepat? Kenapa kena cepat hafal? Cara nak buat sharing pun ada step ni. Ni ada step Beza you jumpa prospek yang user, yang mengguna. You jumpa prospek yang business. Soalan dia, macam mana nak identify these people supaya you tak waste your time. Nampak tak? Ini you present sampai chairman bonus manager, orang tak pakai produk je. You cerita sampai global rally tau. Saya nak pakai taxi je. You buang masa. Ini pun ada step dia. I don't know, I have done. Dia ada step dia. Identify them. How to identify them? Macam mana kenal pasti dia orang? Soal, akak pernah buat bisnes apa-apa sebelum ni? Oh tak pernah, akak suruh rumah je nak tolong suami. Akak dah suka lutut, tengok dah demo tu macam best je. Akak nak cuba fixin. Okay, present banyak produk kat dia. Keahlian cerita dengan dia. Patah cik berjuta tak payah cerita dulu. Sebab apa? Sebab dia mungkin nak pakai dulu. But jangan terus conclude dia ni nak user. Mungkin dia hide from you the fact that dia pernah bankrupt or whatever. Sebab orang yang jumpa first time dengan kita tak reveal everything to us. So that's why kita kena ada cara kita nak bagi tahu dia the next bila kita nak jumpa dia balik. The next one, orang yang business. Cuba jumpa kat cikgu. Oh dulu pernah kita ambil crown bla 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 bla, tapi ni semua tipu je. Orang macam ni live presentation dia. Orang macam ni jangan terus. Sebab tu saya cakap terus terang Datuk Desmond jumpa saya tahun 2010, dia tak boleh close saya. Sebab dia belum touch my hot button. You must know your prospect punya hot button. Tahu? You punya prospect tu, dia punya hot button dia apa? Dia lain tak sama tau. Mesti macam blur pun dia cakap ni kan. Orang nak business, kalau you tak cerita betul-betul, sorry kalau saya, you jumpa saya, you demo Tasha Forever, confirm saya cakap sorry, I tak minat produk. Sebab saya memang perlukan duit. So macam mana you nak tahu yang saya perlukan duit? Soal, question, berbual, takruf, berbual, tanya, take, keep database, simpan, tengok di mana business. Then cara you present, jangan terus pada produk, mesti start dengan first lambang Mercedes. Why sebelum you gagal? Lambang Mercedes, tahu lambang Mercedes? Why dia gagal, dia dapat jawapan kat situ. Ada orang cakap dekat kita kan, kat tak nak dengar konsep semua. Inilah dia benda kena cerita. Kalau tak cerita memang kau tak faham. Sebab forever lain dari yang lain, tu je. Okay, pernah dengar? Pernah dengar orang cakap, tak nak dengar ni, aku nak dengar pakai plan je. Tak peduli dia cakap apa. Inilah dia benda yang you dah tahu. Sebab kalau saya campur, you tak akan faham. Sebab dekat lambang Mercedes, dia akan nampak kenapa dia gagal dulu, walaupun dia rajin. Okay? Alright.
semua beritahu dia suruh habiskan dah. Kalau boleh jangan apa kata dah. Guna produk. Tak guna produk, dia memang tak ambil promotion. Sediakan marketing tools. Demo set, flyer, sample pack. But get ready lah. Nak berniaga kan? Get ready lah. Ini semua pun tak nak beli. Semua pun tak nak. Oh tak nak lah saya. Nanti lah saya fikir. Tapi nak berniaga. Buku tak ada. Habis dia nak tunjuk apa? You pergi berperang, you bawa pisau kotak satu. You dengar suara gajah kat luar, kat dalam laut, apa? Dalam hutan tu, you dengar suara gajah, you lari dah. So apa? Orang kata, dia nak jumpa dengan top leader kami. You kecot. Sebab apa? Top leader nak jumpa you. Aku baru sebulan niaga. Saya cakap dengan you ya, bila you boleh master, you punya misi. That's why, you tengok saya pilih AS supervisor buat presentation sendiri. After few months sendiri. Why? Ini dia belajar. Kita training. Hafal OPP. Presentation. Buat presentation. Macam mana nak buat presentation? Tu prospek macam mana? Tu business person macam mana? Okay? Then, orang ahli sediakan satu bag. Serius lah nak berniaga. Sediakan satu bag khas untuk business forever. Boleh? Okay. Then set matlamat. Apa you punya matlamat? Matlamat ni you tulis. Ingat you boleh tulis je matlamat. Ni sedikit technical. So, bila dah faham dah 5 step tadi tu, barulah masa. Bila dah tahu 5 step apa yang nak buat, baru masa untuk you bertindak. Betul? Kalau dah tahu 5 langkah tadi, barulah you kena bertindak. Betul? Kalau dah tahu 5 langkah, tak ada tindakan, ada result. Okay, saya beritahu macam ni. Cara nak masak ni isi ni. Okay. So, you dah tahu. Tapi kalau you tak apply, you ada result tak? You takkan ada result. So, that's why you kena buat. Kena buat. Saya sponsor servis kena buat. Apa yang saya buat sekarang? Saya servis. Selling? Jual. Sponsoring? Tajir. Buat. Jangan rasa nak untuk 35% tak nak. You jangan salahkan orang bila you tak cerita pun pasal membership. Saya jumpa banyak, dia tak member pun sebab dia nak pakai. Because you pun tak cerita dengan dia sebab you nak untuk 35%. You nak berniaga sehari ke lama? Fahamkan tentang insentif forever. Ini you kena faham. Dari sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Kalau you serius nak berniaga dekat forever. Okay, sebab dia adalah duit dekat forever living. Okay? Insentif forever contoh macam ni. Ni. 5cc mula. Siapa tak tahu pasal 5cc? Tak tahu pasal 5cc, orang baru lah biasanya. Okay, dah tahu 5cc, angkat tangan. Okay, angkat tangan dikit-dikit, jangan letak lagi. Okay, majority. Okay. Pernah jumpa kan orang 5cc tu maintain? Ada kan? Dah lah kita tak nak buat lah, maintain. Kata tak ada maintain, ni maintain lah. Saya pun sama. Okay, soalan saya pada you. Okay, saya you punya upline. You buat kerja tunggang terbalik. You buat kerja tunggang terbalik buat bisnes tau. I dapat duit bodoh je, tak buat apa-apa. You suka ke? Maintain ke tu? You faham tak maksud I nak bagi tahu you apa? It means I must do something untuk I dapat daripada ahli. Okay lah, sebab I yang pergi cerita dekat dia. Betul tak? So untuk I punya. Tapi bila dia berniaga, you tak boleh lah goyang-goyang kaki nak ambil duit daripada dia. You kena do something. Apa dia? 5cc lah. 5cc semua tak kira kau hebat niaga ke tak hebat niaga ke, semua orang buat benda yang sama. Tak buat tak dapat lah. 5cc forever kata dia bagi satu impian yang you. Okay, I tanya you, pernah terjangkau tak minta you income you 10 juta, 5 juta, 10 juta, 20? Pernah? Okay, forever kata ini you boleh dapat. Formula dia 5cc. Soalan dia, you nak buat tak? You cakap you nak buat, tapi bila sampai masa, bila cabaran datang, you cakap apa? You akan rasa susah. You ingat saya tak susah? Okay, saya bagi tahu you, mula-mula buat forever living, tak faham 5cc Yang mula-mula kan kita jual, kan kita buat saya kan nama AS mula-mula kan 2cc. Saya tak tahu AS punya cc 2cc ni tak kira bulan depan. Saya ingatkan masih ada 5cc lagi, tak faham. Mula-mula, seronok je. Saya pernah gadai iPad saya. Duduk lagi duduk tepi kedai gadai tu, tengok kiri kanan ada orang kenal, tak nak keluar pergi gadai iPad sebab nak buat 5cc. Because I understand. Because saya tahu benda ni tak lama. Sekejap je. Inilah masa you nak bina you punya rangkaian. Inilah masa you belajar buat OPP. Jangan tanya kenapa lambat sangat, sebab you belum bersedia. Terus terang saya cakap,
Kalau orang tanya dengan kita, bila orang sudah dapat, serius cakap, dia bergantung pada you. Cepat atau lambat, dia sebenarnya tengok pada you punya ketahanan diri you tu. Ada orang kata apa? Saya selalu cakap macam ni kat network saya. You must be careful of what you wish because one day it may become true. Pernah dengar? Saya ada network saya yang cakap dengan saya, selalu cakap saya, Kak, saya nak semua orang hebat. Saya minta lah leader saya dapat. Minta lah leader dapat. Dapat satu leader, tak boleh handle. Dapat leader, tak boleh handle. Nampak? So be careful of what you wish because it may become true. Macam you, kalau you expect you dapat juta, you kena bersedia. Saya sekarang cakap terus terang, saya takkan berhenti kereta isi minyak di jalan seorang-seorang. You faham? Apa yang saya nak sampaikan pada you? So be careful of what you wish because it may become true. You bersedia, baru Allah bagi. You belum bersedia, Allah takkan bagi. It will come at the right time. Okay, so jangan query benda tu, just buat. So 5 sisi pegang. This is the training for you. Faham Hello Ambassador. Bila dah faham 5 sisi, kenapa pergi Hello Ambassador? Because bila Hello Ambassador ni nak kukuhkan you punya rangkaian. Belajarlah buat Hello Ambassador. 25 sisi sebulan, darat 6 bulan. Kejar insentif tu. Nampak? Bila you kejar insentif tu, you membina rangkaian, betul? Nampak? So that's why bila tu you pergi Forever to Drive. Kenapa nak kena kejar Forever to Drive? Sebab Forever to Drive adalah pasport kepada you nak pergi travel satu dunia. And then local trip, Eagle Major, CPM Robbery. Tapi ini semua untuk you yang serius nak berniaga, nak faham, nak berjaya, you kena faham. Kalau orang yang baru-baru cicah-cicah, try, tak payah sampai habis. Okay, I tunjuk. Ini semua pin. Pin saya kata apa? Tidur pun boleh naik pangkat. So, tak payah kejar lah. Kalau dah tidur boleh naik pangkat. Saya ada downline ramai yang tidur 48%. Pergi beli kat counter 48%. Ramai. Kalau dia pandai, dia punya gelah. Tak pandai, dia masih di bawah dia lain. You faham tak? So that's why ni semua pin. Okay? Kenapa saya kena cerita benda ni tadi? Kenapa saya kena clear benda ni tadi? Sebab Forever Living compressed system. Maksudnya kalau downline naik supervisor, you automatic naik supervisor. Downline AM, you automatic naik AM. Downline manager, you pun naik manager lah. Tapi tak ambil royalty bonus. Sebab apa kau tidur? Nak ambil royalty bonus, kena bangun buat business. Betul lah tu? Kan? Okay. Ni, pernah ada Big Y. Big Y ni sampai yang masa benda yang you tak boleh berhenti buat. Apa jua orang datang jual kuali ke, orang jual apa benda lah orang jual kat you, tak boleh makan apa cakap because you ada Big Y kat sini. Jangan semudah-mudah itu bagi orang curi impian you. Sebab kita semua dah duduk dekat platform yang betul dah. Serius This is virus. Okay, faham ke tak faham? Bukan marah, geram. Fokus, bina 5-6 line selektif. You mungkin macam saya ada recruit orang yang AS, kenal diri lah, buat AS. Tapi dalam ramai-ramai tu bukan semua nak mega, betul tak? Bukan semua nak mega. Tak? Okay, so kita kena identify 5-6 line yang aktif. Tapi kita kena tengok siapa dia orang yang kita nak jaga ni. Takkan semua orang, 20 orang kita nak panggil semua. Dia mungkin perasan tak kalau you call dia orang datang kelas, satu klik tak jawab. 10, okay, satu hari tak datang, kucing beranak. Minggu depan tak datang, nenek kahwin. So minggu satu lagi pula ada masalah pula, dia pula beranak. So macam-macam lah perasan dia. So kalau dah 10 kali panggil, you tahu ini adalah user, betul tak? So bila user, you service dia banyak tentang produk. Tapi you tak tinggal dia. Because you hanya perlu update dia, mungkin masa tak tepat. So dia hanya you update tentang kita punya business talk, just update je. Janganlah kata, kau bisa buka produknya. Rugilah sebab mungkin nanti satu hari bila nanti terbuka, you tak ada cerita ni pula. Saya cakap apa tak cerita pun, salah siapa? Salah kita juga kan? Biasalah orang tak ada salah diri sini, biasalah kan you. So jangan cari sebab orang menyalahkan kita. Nampak? Aku dah beritahu kan? Kau beritahu kan? Kau dah datang kan? So, siapa dia? Ni orang dia. Orang yang ada usaha atau initiative activity with or without you. Maksudnya orang ni memang buat business forever, you ada ke, you tak ada ke, dia buat. Orang ni boleh fokus. Boleh faham? Maknanya dia tak tunggu you datang ke riba dia. Nampak And then dia ada fokus dengan komitmen. Set kelas. Bila kelas, pesan kat dia, kalau tak kelas, selfie selfie. Okay, tiap-tiap minggu ada kelas. Orang ni you boleh fokus. Betul tak? Ada istiqamah. Dah setahun, 2 tahun buat. Masih buat. Ada matlamat. Dulu tak pandai buat 5 sisi. 1 sisi pun tak ada. Tapi dia tahu forever living. Kok mana boleh
ada 2 sisi lebih. Orang macam ni pun kita boleh fokus. Bukan awak 5 sisi, 10 sisi je. Nampak tak? Ni eagle tau. You nak kena kilap dia. Okay? So, ada semangat juang yang tinggi. Hujan ke, ribut ke, petir ke, keduri ke, you nampak dia datang. Nampak? Ini orang yang kita boleh fokus. Kenapa saya cakap macam tu? Yang paling utama kat sini, kehendak mereka nak berjaya di Forever Sea lebih pada kehendak kita. Saya, dulu dan sekarang sama je. Saya tak ada pun istilah kata, oh ini sudah, tak ada, sama je. Sebab apa? Sebab saya tak nak saya tak nak buang masa pada orang yang suka buang masa saya. Kalau saya datang untuk coaching, contoh KL, saya datang sini buat coaching KL. Saya beritahu dulu, okey, semua saya datang untuk coaching kat KL. Kita jumpa pukul 5 petang, pukul 6 petang, bla 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 bla. Datanglah seorang, fokus yang seorang tu. Jangan nak sakit jiwa yang 10 orang yang panggil tak datang tu. You faham tak? You jangan rasa upset dengan yang tak nak datang. This is the person yang you kena fokus. Tak apa, seorang pun tak apa. This is going to be your star. Okay? Senaraikan nama yang mula duplikasi di Mesisi sekurang-kurangnya 6 bulan berturutan. Ada downline atau tanpa downline. Dia buat seorang diri pun tak apa. Janji dia buat, at least 6 bulan dia buat. Kok mana dia buat? You faham dia nampak tapi dia tak boleh nak duplicate. Dan dia belum ada fighter dalam grup dia. Orang macam ini, I tell you, bila dia fly, dia really fly. Jangan lepas pandang yang orang macam ni. Jangan lepas pandang orang macam ni. But because this is going to be you punya ego. Okay, dia just nak sedikit je attention you. Okay, right. So ingat dia buat you datang kelas ke, you datang KL ke, tak datang KL ke, you pergi Seremban ke, mana ke, dia ada. Kelas ada, dia ada. Coaching you kat mana, ada keduri ni, tadi pergi keduri, dia ada. Itu yes. Boleh kan? Okay. Then bimbing mereka untuk duplikasi kerja you. Apa yang ni nak duplicate? Nampak? Daripada 20 orang, 30 orang, yang datang 5 orang, ajar dia buat apa? Asas, basic. Apa itu 5 sisi? Kenapa 5 sisi penting? Macam mana cara nak buat 5 sisi? Apa insentif 5 sisi? Bagi dia faham. Dia faham tak? Baru dia nampak tau Forever ni. Kalau you just cerita, buat 5 sisi, buat 5 sisi, 5 sisi tu buatlah. Buat apa? Masalahnya dia pun tak tahu apa nak buat. Kadang-kadang dalam kelas dengan ramai-ramai ni, dia tak faham. Nak angkat tangan malu. So dia perlu you one to one dengan dia. Sit down dengan dia, bagi dia faham. In order untuk bagi dia faham, you kena faham dulu. Nampak? So that's why dekat sini, pemahaman dan kepentingan 5 sisi. Biasanya orang ni duduk kat kategori assistant supervisor dengan supervisor. Ingat dia buat 5 sisi 3 bulan. Contoh, macam insentif baru ni kan, Forever punya insentif 3 bulan buat 5 sisi, 2 assistant supervisor dapat ni. Tapi kalau dia buat 5 sisi, 3 bulan buat tak ada AS, dia dapat apa? Dia tak dapat insentif. Selagi bulan dia berhenti buat Forever. Sebab apa? Orang kata 5 sisi dapat 3 bulan dapat. Ni sebab you bagi dia betul-betul faham. Ini nampak kecil Orang boleh give up just like that. Putus angin. Tak putus angin macam mana? Alah aku, dia kata 5 sisi boleh buat dapat lah. Tapi aku buat 5 sisi 3 bulan tak dapat. Nampak tak? Nampak simple je. Tapi you have to be detail, bagi dia faham. Okay, nah bila you bagi dia faham, mana insentif dia boleh bawa pangkat dan seterusnya, tunjuk dia. Macam mana 5 sisi ni boleh bawa dia pada pangkat seterusnya. Kecuali 5 sisi tu, pangkat datang, duit datang, insentif datang, semua datang. Kecoh lah. Tahap pertengahan pada tahap ni, belum faham tentang 5 sisi. Okey, bimbing mereka tentang insentif lebih tinggi, revise tentang 5 sisi, revise Hello Ambassador, naik sikit F2D dengan local 3. Bila assistant supervisor dan supervisor ni, orang yang dah datang dah assistant supervisor dan supervisor, dan dia dah tahu buat 5 sisi. You tengok dia buat juga, seorang-seorang dia buat juga. Ajar dia, refresh balik Hello Ambassador, refresh balik. Ajar dia F2D, macam mana you lepas ni you akan pergi Forever to Drive. Macam mana Forever to Drive? Bila you dah 5-6 orang, you boleh fight Forever to Drive. Tanam rangkaian. Lepas tu, you tahu tak, Forever to Drive ni, you fight 3 bulan dah 300 cc, nak pergi local trip 400 cc dapat 1 tiket pergi cuti. Nampak tak? Benda yang sangat teknikal, yang benda yang aku dah pada 5 cc ni dia akan pergi jauh-jauh. So orang ini assistant supervisor dan supervisor yang mungkin buat 5 cc sorang-sorang, yang belum ada rangkaian, ataupun dia buat orang fight hilang, dia tu kena faham. Itu proses dia belajar, sebab nanti dia nak ajar orang lain. Betul tak? Kalau you harap you seorang je coaching, esok you tak bangun, habis dia macam mana? Tak bangun sekali. You faham tak? Mana lupa bangun, you orang mati sekali
assistant supervisor sebab saya tak nak nampak macam dia wah banyaknya benda nak buat. Ada situ. So you bagi benda yang kecil tapi dia akan pergi pada bila dia bersedia. Okey. 3 manager, chairman, bonus manager, global rally. Okey, bimbing mereka dari insentif paling asas hingga tahap advance ni kerana FPO ini akan mula duplicate kerja you. Nampak tak? Supervisor dia ada ramai tak? Ada. So dia nampak ramai ni kan? So siapa? 2-3 orang. Okey, panggil. Belajar coaching. Coaching apa yang you belajar? Dia ajar dia tadi lah. Nampak? So ni biasa assistant manager and manager. Okay, true leaders create small leaders. They don't create followers. Ingat kalau semua benda nak harapkan you tidak membina rangkaian. Betul? Kalau semua benda you yang nak buat sendiri, itu bukan pembinaan rangkaian. Itu masih macam konvensional punya bisnes. Tanpa you, bisnes tak jalan. Nampak tak? Ini I belajar satu. I belajar, sorry I terpaksa cakap ni. I belajar daripada satu JLT. Masa tahun 2017 tak salah saya, dia EJLT 15,000 cc. Number 2 dunia masa tu. Bila dia pass away, the whole business drop. I pun tak faham macam mana nak explain. Daripada 15,000 cc, semua drop. Puas saya nak fikir. Sebab the second year tu saya nampak satu dah drop kepada 10,000. Lepas tu saya tengok drop 7,500. Now dah tak JLT. Satu, because you create followers. You nak teruskan, create orang yang boleh buat apa yang you buat. Ingat tak? Okay? Untuk berjaya dalam hidup, kita juga memerlukan keberanian yang lebih biasa dalam bisnes. Jangan takut nak buat coaching walaupun you bawa supervisor. Sebab you sekarang sedang belajar. Betul tak? You belajar sekarang, so you train yourself. Ingat you belajar, you ajar. Tak faham, tanya. Tak faham, tanya. Okay? Alright. Pencapaian yang diperolehi bukan sebab kita hebat. Tak. Sebab apa? Kita ada faktor ni. Sikap. Tadi kan? Sikap kita betul lah. Sikap yang betul-betul nak berjaya, betul-betul buat. Okay. Yang kedua, platform betul. Rasa platform betul lah ni. Mentor yang betul. Kalau nak berjaya dekat Forever, janganlah pergi cari mentor jual kuali. Faham tak? You nak berjaya dekat Forever, cari mentor dekat Forever. Upline, leaders yang berjaya dekat Forever. Jangan salah. Tak apa. Dia dulu leader saya, dia jual kuali. Apa? No. Because dia akan influence you untuk jual kuali dengan dia. Faham tak? Bukan tak boleh berkawan, boleh. Kalau you tak kuat, you punya sistem immune, dengan you sekali pergi jual kuali lepas ni. Jangan kakak kata tak berkawan, boleh berkawan. Kehendak dia sendiri untuk berjaya, mesti yang biasa. And then, ni tips dia. Siapa ni? Pernah tengok video dia? Pernah tengok? Dia kata apa? Take success from top number worldwide. Dia kata, lead. Nampak? Lead Ada di book sel? Ada sebut sel? Lead. Lead. Guide. Boleh faham maksud? Panggil Melayu apa? Bimbing. Gitu. Tak pandai sangat tapi tiba blur. Okay? Build. Bina. Baru you dapat sukses. Dia tak ada sebut sell. Tak ada. Dia cakap lead. Build. Selling adalah salah satu portion, salah satu benda yang you kena buat dalam network. Bukan selling. You akan rasa penat because you buat traditional. Jualan sambil buat penjual sambil buat selling. Laku selling. Saya jual clean night, saya jual tapi taklah hoi. Sebab apa? Bila saya pergi, ingat, kalau you banyak cerita pasal produk, you akan dapat ramai customers. Bila you buat banyak business talk, you akan ramai business partner. Bila you banyak buat training, coaching, meeting, baru you dapat ramai leaders. Nampak? So you fokus ke mana? Sekarang you, kalau you baru, you belajar dapat basic tu. Betul tak? Macam mana dapat presentation, macam mana dapat selling. Tu praktis buat dulu, nanti nak jawab pula. Kalau you sendiri tak tahu nak buat macam mana, ajar orang lain. You sendiri tak boleh buat demo artiksi yang lebih macam mana ada orang lain. Nampak? Ataupun kata nak skip, tak payahlah. Aku buat style aku sendiri, tak payah buat demo. Sekarang semua tu YouTube je, buatlah. Betul tak? Ini ciri-ciri orang yang tak nak dengar kata ni, nak tarik telinga dia. Nak guna nak ajar punya YouTube. Punyalah malas kan? Okay, dia kata apa? Be authentic. Bersemangat. Betul, kena bersemangat. Okay, use the product. Kena guna produk. Bagi dia ada lagi Colgate. Yang buat Forever tak ada kan? Wear your pin. Saya selalu miss sebab pin saya selalu jatuh. Saya punya pin boleh hilang, saya pakai mahal satu. Sayang, takut hilang. So saya selalu miss saya punya pin.
dia ada kat rumah tak kerja. Because you cepat nak ajar seorang. You see? Next. Talk to people every day, get early. Rafki pesan bangun pagi pukul berapa? Pukul berapa? 5:30 pagi. Dia sembang subuh ke? Tak. Nampak? Dia kata bangun pagi seawal 5:30, 6 pagi. Hey, dia bukan nak sembang subuh Dia pun percaya rezeki berpagi-pagian. Ini kan pula kita. Ini buat forever living, bila time kerja boleh buat bangun pukul awal. Bila buat forever bangun pukul 10-12 baru keluar. Dah macam mana? You buat bisnes untuk orang, you buat serius. Bila untuk bisnes, you tak buat serius. Rizal macam tu lah. Exercise. Angkatlah periuk belanga pagi-pagi. Perempuan kan? Angkatlah baby exercise. Be healthy. Jangan lama-lama. Stay positive. Ingat stay positive maksudnya kalau ada agak-agak lah kawan-kawan yang ada virus, kawan-kawan yang aku dapat bisnes baru. Elakkan jumpa kalau rasa diri tak kuat. Betul saya cakap tuan. Kalau you rasa diri you tak kuat, elakkanlah jumpa. Sebab kau sini tak kuat. Saya, orang nak cerita periuk ke, kuali ke, apa, ambil duduk. Tak apa. Because kita punya immune system tak kuat. Okay? Right. So, choose your friends. Step by step. Prioritize. Do what is important first. Okay? Do what is important first. Boleh faham Apa yang penting tu buat dulu. Apa yang penting? Pukul 5 ni ada appointment. At the same time lepas ni ada pilih yang mana yang penting. Prioritize. Develop your strength. Develop your strength maksudnya bina you punya kekuatan. Setiap orang dia ada kekuatan dia sendiri. Accept weakness. Kena terima kelemahan. Setiap orang ada kelebihan dan dia ada kelebihan dan kelemahan. Jangan semua benda. Kak Ju pun ada kelemahan juga. Become obsessed with success. Be uncompromised in reaching your goal. Kalau you kata you nak jadi chairman Bonus Manager 2020, make sure you capai in year 2020. Tak ada silang, tak apalah 2020 tak boleh, 2021 lah. Ni baru bulan 2, betul tak? Kau surrender awal bulan 2 dah, kenapa? Ada orang bina jadi chairman bonus 8 bulan. Ada orang bina chairman bonus manager 7 bulan. Ada orang bina chairman bonus 9 bulan. Eagle manager, ada yang 4 bulan, ada 5 bulan. Apa benda masalahnya? Nampak tak? Jangan cepat mengalah. So, be uncompromised in reaching your goals. Nak, sungguh-sungguh nak. Bukan mulut kata nak, hati tak nak. Bukan. Mulut kata nak dengan jiwa raga sekali. Itu betul nak. Boleh Jangan telefon saya menggigil, nangis. Besok tak tahu apa. Ingat saya pantang lah jual macam ni. Cakap tak sepuluh geram masa. Become better day by day. Kena lebih baik setiap hari. Sesungguhnya kalau kita lagi turut pada semalam, celakalah kita. Itu dia. So ingat tak? Think big, dream big. Dekat forever, jangan takut untuk mimpi yang besar. Sebab you takut apa yang besar tu lah, dia tak boleh nak capai. Kak Ju dulu pun Kak Ju rasa macam Kak Ju nak RM30, RM300. I tell you what, today, bila Kak Ju duduk kat forever dah 7 tahun I tak rasa impossible untuk dapat 10 juta setahun. I tak rasa impossible untuk dapat 20 juta. Why? Because it can be done. It can be done. It's proven. Betul tak? So, kita tak boleh kena cakap benda yang positif kat diri kita. Semua nak jadi chairman bonus manager tak dalam ni? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Tak tak so tak ada. You faham tak? You cakap dengan you punya action mesti sama. Okay? Tak boleh tidur, betul-betul forever. Jangan tak boleh tidur, tak tahu nak buat apa. Ada juga tak boleh tidur malam, bangun tak tahu apa. Ada. Kak, saya buat apa ni? Kak nak buat apa ni? Lah. Kak, macam nak buat forever ni? Dah berbulan-bulan dah ajar buat apa. Faham tak? Okay? Right. Okay, saya nak you to watch. This is the same video. Selalu ni adalah video terapi saya. Tahu video terapi? Terapi saya. Sebab video ni, video yang saya tengok yang dalam banyak-banyak video tahun 2015 dekat Singapura, video ni dengan music dia, dengan expression orang dia memang bagi semangat luar biasa tau, betul? So saya nak you imagine that one day you akan jadi orang yang melompat-lompat tu. You orang tu.
dia gila sangat sebab dia tak pernah buat macam level. Kita orang Malaysia, sampai Z company kita pernah buat. Betul? Jangan malu, saya nampak tu tanda MLM. Nampak lagi tu. Sebab apa? Saya cakap dengan you, masa mula-mula Dato' Desmond bagi tahu kat you pasal forever living, saya tak tahu apa itu forever. You angkat botol kuning sampai hari ini. You tanya orang, pernah nampak botol ni? Pernah. Apa dia kak? Aloe vera. Dia tak sebut forever. Produk orang dah kenal lama dah. Business structure zero boleh dikatakan. And hari ni daripada 29 juta orang di Malaysia, Allah pilih you all ada di sini. There must be something about you that you are here, bukan yang lain. And I'm very sure you all yang ada kat sini bukan orang hebat-hebat pun, orang biasa-biasa. Orang hebat masih seronok buat kat bisnes kat luar yang berjuta-juta tu. Tapi kenapa kita ada dekat sini? Cuba fikir. Kenapa kita ada dekat sini? Sebab kalau orang hebat tu dah ada kat sini, tak dan kat korang dah. Korang tak dan nak kerja orang ni, dia dah ambil semua. Sekarang sebelum forever living, tsunami dekat Malaysia, it will be tsunami, trust my words. Tak lama dah. Keep on doing apa yang you buat sekarang, and keep on believing dengan apa yang forever living nak bagi. The 5cc is the basic of all. Tak ada lah lain. Saya tak ada rahsia lain. Itulah rahsianya. 5cc pegang kuat-kuat sampai terlingkup, terlentang, buat besar mak imah berlaku. 5cc you buat. Okay? Kalau tidak, masakan saya sanggup gadai saya punya iPad 2 kali. Sebab saya tak ada duit langsung. Because I know you will be sekejap je. Dan Alhamdulillah, hari ni saya dah banyak iPad. So, nampak tak? So, this is life. Dan saya nak pesan lagi satu. Kalau you rasa you buat forever, setahun, 2 tahun, tak nampak-nampak lagi, kenapa lah tak ada orang? Ingat doa apa banyak. Saya selalu pesan ni, saya selalu pesan. Sebab apa? The time will come bila you bersedia. Dan kadang-kadang, memang Allah tak bagi selagi you tak bersedia. Saya ada IPO dekat sini, mana dia? Where is Ernita? Where is Ernita? Tak nampak. Ernita mana? Ada kat belakang. Stand up Ernita! Jangan nangis dulu, relax. Okay, this is Ernita. She's the supervisor. And saya, okay, sit down. I nak beritahu sikit, I tak mengumpat I cakap depan dia. Dia pernah call saya. Dia kata, Ju, dia tengok Syarul jadi CPM, dia tengok Liza naik manager, dia tengok orang lain naik manager. Dia call saya malam, Ju, orang lain semua dah jadi manager, dah CPM dah. Dia nangis. Kenapa I tak dapat lagi ni? I cakap, bersangka baik dengan Allah. Sebab apa? Masa you belum tiba. You belum bersedia. Bila you bersedia, Allah akan bagi. So you know what? Saya kata dengan dia, ini masa untuk belajar. Sebab you tak pernah buat business multi-level. I know you do million sales dekat luar. I know you do million sales dekat luar. Tapi itu sales di luar. Dekat forever ini, you kena buang semua ego perangai yang dulu. You duduk forever, you empty your glass. Susah nak buat orang yang pernah bagi arahan pada orang bukan senang nak buat. Okay. Tapi bila saya cakap macam tu, Alhamdulillah nak dengar cakap. Nak dengar cakap, saya kata dengan dia, buat, teruskan buat apa yang dia buat. Keep on sharing, teruskan buat. Keep on believing, buat. And Alhamdulillah, dia every month tak pernah reduce, tak pernah kurang. Dia dah supervisor dan dia tak pernah kurang pada 25cc every month. And this month, I know she's going to hit 50cc for the first forever to drive in February. Sebab she's ready. I know she's ready. Because dia rasa bila dia dapat tu, dia rasa begini betul. Saya kata sebab bila you belum bersedia, you tak boleh ajar orang. That is why sebab tu you tak dapat lagi. So bila you dah bersedia untuk boleh coaching orang, you boleh guide orang, masa tu you dah sedia. And I know she's ready. And insyaAllah, she's going to hit for the forever to drive this month. And I'm sure that she really fight for it. And I said, dia pun surprise how the people come to her. Bila dia dah ada aura tu, dia rasa macam takut pula. Bila orang ramai semua sign up kenapa pula lah orang sign up? Because she's ready to do. Okay, so saya selalu pesan, keep on believing and pesan kebaikan Allah insyaAllah. Okay, so saya rasa tu saja saya punya presentation malam ni. Dan ini sebenarnya banyak technical and sebenarnya banyak lagi saya nak cerita pasal how you buat presentation towards your yang nak guna dengan tu. Ada banyak step sebenarnya. Sebab tu you tengok kita punya AS, kita punya supervisor boleh
buat duplikasi sendiri. Dia tak panggil kita apply demo, apply. Saya tengok ada manager apply lagi bagi demo. Hello. Ini bukan duplikasi ni. You kena belajar buat duplikasi. Kalau manager masih dengan manager aku masih buat demo, masih beda nak belajar. Jangan petikan, memang aku nak servis aku. Betul, servis tu servis. Tapi bukan buat semua benda untuk you. Kalau kat saya orang cakap apa, Kak Ju garang dia, I garang, I tegas. Why? Because saya nak you berjaya. Okay? So, saya minta maaf kalau apa yang saya cakap tadi you tidak bersetuju atau tidak terasa saya apa-apa yang saya cakap tu menggoda perasaan you. Saya minta maaf banyak. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah, yang tak baik itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.